Okay, boleh nampak tak? Boleh Encik. Boleh so ini kita sambung balik lah. Apa ni? Chapter 2 so kalau kata awak tak faham, boleh tanya. So ni kira macam ni lah, sharing lah, sharing session So awak boleh tanya, boleh interrupt, boleh kongsikan pendapat juga. So at least tak adalah saya just cakap seorang. So saya pun awak anggap ni lah macam share knowledge kan So at least mudah-mudahan bermanfaat lah. Okay, so kita tengok kepada chapter 2. So chapter 2 ni berkenaan dengan electrical supply system lah. So kita lebih kepada tengok kepada sistem electrical system dekat rumah ataupun building lah secara asas. So actually awak dah buat dulu lab, so baru kita nak buat kelas ni. So baru awak nak belajar lah. Okay, so ni actually kita tengok dah konten untuk chapter 2 ni berkenaan dengan safety. Kita akan tengok berkenaan safety, standard dia, electrical standard lah, kemudian electrical component, type of electrical circuit, dan kita tengok juga kepada kabel, wiring dan kabel. Dan kita tengoklah mana yang kita sempat cover, dan kalau tak sempat kita akan bawa ke esok lah. Dan esok pun mungkin dalam kita mula 10.30 sampai 11.30, saya target sejam lah 10 ataupun pukul 10 sampai pukul 11 ke 11 lebih. At least kita boleh habiskan chapter 2 sikit dan kita ambil masuk sikit chapter 3. Dan lah lepas tu dah boleh mungkin minggu depan minggu depan berapa bulan mungkin minggu depan saya ni lah kot, saya buat satu kelas ataupun tengok kita sempat cover macam mana so kita tengok dulu hari ni. Okay, so untuk safety ni actually saya dah review dah sikit pada awak berkenaan dengan safety, sama ada bila awak nak laksanakan kerja-kerja berkaitan dengan elektrik ataupun safety bila berada dalam makmal lah. So bila cakap pasal elektrik ni memang kita kena berhati-hati lah bila nak buat kerja elektrik. Paling penting sekali tak boleh ada metal lah dekat awak punya pergelangan tangan yang awak nak buat kerja tu, metal ataupun barang emas. Sebab apa? Bahaya So yang ni saya rasa awak boleh baca kot, safety ni saya boleh hitam. Cuma mungkin saya terangkan sikit lah mana-mana yang orang kata apa yang perlu saya tekankan sikit lah. Macam ni bila buat penyambungan macam ni pun actually bahaya lah so kita kena elakkan. Bila kita ada electrical punya installation dekat luar yang terdedah kepada environment, contoh air ke hujan semua so awak kena make sure dia ada protection. Macam ni tak ada, so bahayalah. So sepatutnya dia kena ada cover untuk waterproof lah Okay, so penyambungan macam ni kita selalu jumpa ni. Yang cord ni kalau terkeluar macam ni sebenarnya tak boleh. So awak kena pastikan ni lah. Biasa kalau jumpa macam ni kita kena cepat-cepat fix lah Kalau biarkan mungkin akan menyebabkan hazard lah pada diri kita So macam ni bila ada soket kena hati-hati. Kemudian kalau kita punya fuse ataupun kat luar rumah kita punya cut-out fuse kita rosak ataupun fuse yang berada dalam soket outlet tu katakan fuse putus dan kita nak gantikan dia, jangan ganti guna dawai je. Macam ni kan dalam ni dia pasang pakai dawai je. So dawai boleh, awak punya equipment awak akan berfungsi lah, tetapi tak selamat, bahayalah So kalau boleh cari fuse, beli fuse kat kedai pun ada. Kalau untuk soket outlet punya fuse tu biasanya dalam, saya rasa sen-sen je awak dapat bila beli biasa dia tak jual satu, dia jual sekali banyak sebab murah sangat kan. Okay. So ni kalau untuk iron, kalau kabel dia rosak, awak kena ni lah, kena cepat-cepat cuba cari dia punya gantilah ataupun coverkan dia safety ni tak apa, awak boleh baca. Ni bila berkenaan dengan awak, kalau awak guna
alatan elektrik lah. Kalau guna alatan elektrik, awak kena pastikan alatan elektrik awak tu apa ni, dalam keadaan baik lah. Jangan ada wire dia terkoyak ke, dia punya condition dia tak okey. So jangan guna. Okay, so kemudian kita tengok kepada standard. Ni baru yang penting lah. Bila cakap dalam electrical ni, dia ada standard dia. So kalau kita untuk electrical supply system ni, dia ada, kita boleh pecah kepada dua lah, medium dan high voltage dan juga low voltage. So low voltage ni biasanya untuk residential lah, untuk residential, untuk commercial, bangunan komersial ataupun small industry application. Kalau awak tengok dia punya voltage level dia sama ada single phase 230, ni 230 macam ataupun three phase 400 volt, three phase 400 volt. So voltage level ni di bawah daripada 1 kV lah. Berbeza dengan untuk yang medium dan juga high voltage, dia digunakan untuk large industry atau large scale industry lah, kilang-kilang yang besar-besar, industrial biasanya dia akan ambil yang high voltage punya. Apa ni, kalau awak tengok UTHM sendiri pun sebenarnya dia ambil, dia feed yang masuk ke dalam UTHM tu sebenarnya dia ambil daripada high voltage. Direct lah, dia tak ambil yang low voltage punya. Dia bukannya ambil yang apa ni, three phase 400 volt tak, dia ambil terus last yang ni lah, yang high voltage ni, sama ada underground ataupun overhead lah. Okay, so untuk yang apa ni, untuk medium dan high voltage juga dia digunakan untuk overhead transmission line. So overhead transmission line ada dua voltage level lah, 500 dan juga 275. So biasanya awak nampak dekat tepi highway ke, dekat kawasan perkampungan, apa tu, kawasan-kawasan pedalaman yang ada laluan talian penghantaran elektrik tu, voltage level dia sama ada 275 ataupun 500 kV. Kemudian biasanya kalau dalam kawasan bandar, awak susah nak jumpa kabel-kabel elektrik yang dekat atas juga. Sebab biasanya dimasukkan dekat bawah tanah. So that's why sekarang TNB kalau dia buat kerja, awak boleh nampak dia semua dekat bawah, dia salurkan kat bawah je. Sebab apa? Lebih selamat lah. Sebab dekat atas ni kalau contoh nak buat apa ni, kalau contoh untuk laluan kenderaan berat besar-besar ataupun nak buat orang kata apa, development ke, nak buat bangunan. So kalau penghantaran elektrik tu dekat kawasan bandar, dia guna atas, dia guna kabel-kabel, biasanya susah. Kecuali kawasan kampung lah, kawasan kampung awak masih jumpa lagi. Tetapi in the future pun sama, dia orang akan masukkan bawah tanah. Sebab apa lagi mudah? Kalau macam contoh awak pergi KL, awak dah susah nak jumpa dah yang atas-atas. Kecuali yang atas tu untuk lampu jalan, yang sebelah dekat kawasan taman. Sebab apa? Dia daripada pecahan elektrik baru dia keluar daripada bawah tanah, dia naik pergi ke tiang, barulah tiang-tiang tu dia hantar pergi kepada kawasan penambatan ataupun kawasan-kawasan industri kecil lah. Tapi biasanya kalau di antara kawasan tu dia nak hantar, biasanya semua bawah tanah. Berbezalah kalau awak tengok contoh dekat Thailand, katakan awak boleh search pendawaian elektrik dekat Thailand, sistem elektrik dekat Thailand, awak boleh tengok dia punya gambar, dia punya berselirat, dia sambung-sambung. Dia punya, sebab semua dia pakai kat atas. So makin banyak, bila lagi banyak orang guna, lagi terpaksa tambah kabel. So awak akan nampak berselirat lah dia punya pendawaian tu. So dekat kita kat Malaysia ni dah orang kata apa, TNB dia laksanakan orang kata apa, penyusunan tu lebih sistematik lah. So awak tengok pun tak sakit dan biasanya tak lebih selamat lah. Okay, so ni dari segi ni lah. Kemudian kita tengok daripada segi tarifan pula. So untuk tarifan 1 kV ke bawah low voltage. So di antara 50 kV ke 1 kV, dia punya voltage level dia adalah medium voltage. So kalau atas daripada 50 kV, voltage level dia adalah high lah. Kita assume dia sebagai high lah. So kalau awak tengok dekat sini sebenarnya, yang ni LV, low voltage, dan yang ini kita consider dia sebagai medium voltage, manakala yang ini 132, 66 dan juga 500 dan 275 ni adalah high voltage.
So dia punya itulah tarifan tu. Okay. Okay, so untuk yang TMB hantar ni ke rumah, ke kawasan perindustrian kecil, kawasan shop lot, kawasan-kawasan kedai ni, dia ada 3 sistem. Low voltage system ni ada 3. Satu single phase, pakai 2 wire, 2 kabel. So macam kat rumah kita lah, masuk kat rumah kita tu 2 kabel je, live dan juga neutral, warna hitam dan juga warna merah lah, ataupun coklat, warna merah lah, warna merah, hitam dan juga merah. So tu untuk yang dia punya maximum demand dia adalah 12 kVA. So 12 kVA ni macam lebih kurang 12 kilowatt lah. Tu maksimum 12 kilowatt tu lebih kurang dalam 60 M lah dia punya apa ni. So ni dia apa tu, 12 kVA ni sebenarnya rating untuk power, berapa power yang kita nak guna untuk setiap rumah. So kalau 12 kVA ni untuk setiap rumah ni maksimum dia 12 kVA lah. 12 kVA macam 12 kilowatt. So 12 kilowatt ni awak boleh bayang macam okey, satu kettle awak tu, pemanas air awak, dia lebih kurang dalam 1 kilowatt. 1 kilowatt. So katakan awak ada lebih kurang 12 lah kettle. So untuk rumah awak tu awak boleh guna serentak 12 kettle air untuk panaskan. Lebih fuse akan blow lah. Macam itulah lebih kurang dia punya tu. Dia maksudnya dia guna 12 kettle tu dalam satu masa, serentak semua. Macam itulah. Tapi biasanya kalau kettle yes dia guna banyak power, tapi kalau macam lain-lain barang-barang elektronik sebenarnya sikit je pakai. Okay. So tu untuk yang single phase punya sistem. Untuk low voltage ada 3 lah. Single phase dan juga kalau katakan rumah awak tu nak pakai lebih daripada tu, dan awak dah kena upgrade pergi kepada 3 phase lah. So that's why rumah-rumah yang besar-besar yang ada sistem macam yang aircon ni banyak, dan ada perkakas-perkakas elektrik yang guna high power, betul high current lah, then dia kena upgrade kepada 3 phase. Dia kena upgrade sistem dia kepada 3 phase. So biasanya 3 phase kalau awak guna banyak sebenarnya lagi bagus guna 3 phase. Tapi kalau awak nak lagi jimat sebenarnya single phase lah, tapi kena guna elektrik sikit lah. Kalau awak guna bawah daripada 300 kilowatt hour, then memang jimat betul awak punya elektrik, awak guna elektrik. Tapi kalau lebih, biasanya memang awak kena awak punya bil elektrik tu akan berganda lah, dia akan banyak. So kita ada 3 phase, 4 wire, 415 volt, dia punya voltage dia bukan 400, sekarang 400, 230. Awak kena take note tu, jangan guna lagi dah. Kalau dalam soalan, kalau dia mention single phase, awak kena mention dia adalah 230, bukannya 240. Manakala kalau untuk 3 phase 400, bukannya 415. Okay, so ni maksimum demand dia adalah 45 kVA. So biasanya untuk rumah, kedai, dia boleh pakai ni lah. Kemudian yang ketiga, ni kalau dia guna paling banyak lah. Biasanya industri kecil, kedai-kedai yang ada welding, biasanya dia ada CT meter, current transformer meter, 400 volt juga dia punya supply dia, 3 phase lah. Dan dia punya power dia 1000 kVA, 1000 kilowatt lah. 1000 kilowatt. So maknanya macam awak ada 1000 kettle lah awak pakai. Boleh bayang macam tu lah. Okay, so ni untuk low voltage system. Manakala untuk medium dan high voltage, ni untuk industri besar, TMB akan supply 3 bentuk ni lah. 1, 2, 3. Bergantung, tengok kepada keperluan sesuatu industri tu lah, ataupun komersial punya ni lah. Tengok kepada sistem ni lah. So dia ada 3 phase, 3 wire, dia masuk sama, dia bagi sama ada 11 kV untuk ni lah 1000 kVA punya demand, keperluan dia, ataupun 22 kV, 22 ataupun 33 lah, ni untuk 5 kVA, 5000 kVA, ataupun dia 3 phase 3 wire 66, 132 ataupun 275. So yang ini sebenarnya kalau 66, 132, 275 ni bergantung kepada industri tu, dia perlu berapa voltage. So biasanya kalau macam ni, tak kisahlah yang ini ke ataupun yang ni ataupun yang ni, yang voltage ni, dia perlu dekat building dia kena ada sendiri punya transformer untuk step down.
Dia ada sistem dia sendiri lah, dia panggil apa ni, dia ada switchboard dia sendiri, dia ada metering dia sendiri yang orang kata apa, yang dikontrol lah untuk dia kena step down voltage yang TMB supply ni kepada nilaian voltage yang dia perlulah, mungkin 3 phase 400 dan single phase 230. So dia ada sistem ni, so lagi ni lah, semua dia boleh control lah. So biasanya yang besar-besar ni dia ada sendiri dia punya power factor correction dan sebagainya lah. Ni biasanya untuk yang ketiga punya sistem ni biasanya untuk exceptionally large load. Biasanya above 25 MVA. So kita utilization pun tak pakai banyak tu lah. So ni biasanya untuk macam industri besi. Industri besi biasanya memang diperlukan besar lah dia punya apa, dia punya demand dia supply. Okay. So daripada bila cakap pasal steady state supply voltage performance ni, apa yang TMB janji pada kita sebagai customer. So inilah dia punya ni lah, dari dua lah, sama ada normal condition ataupun dalam emergency punya keadaan lah. So TMB janji kat kita dia akan supply kat kita 230 untuk single phase, ataupun kalau 3 phase 415, di mana dia punya variation voltage tu, maksudnya kalau contoh kalau single phase 230 tu, dia punya perubahan voltage tu mesti tambah 5% ataupun kurang negatif 10%, tolak 10%. So maknanya kalau contoh 230, lebih dia tu mesti tambah 5% berapa? 12 lah 240 tambah 12, lebih kurang lah. So 252. Tu maksimum voltage yang kita dapat. Kalau awak ukur dekat soket outlet, awak ada multimeter, awak ukur cucuk, awak tengok sepatutnya 252. Kalau lebih daripada tu awak boleh komplain. Sama juga kalau kurang lah, kalau kurang tolak 10%, tolak 24 lah. So awak akan dapat dalam 212 something 218 lah. 216. Itu paling minimum. Tetapi sebaik-baiknya dalam ni lah, sebaik-baiknya 230 lah, sebaiknya 230, 250 ataupun 220. So range dia so that's why barang elektrik awak, kalau awak tengok dekat belakang ada stiker, dia tulis apa? Range voltage dia 220 hingga 260 atau 260 lah dia punya range dia. So dalam tu lah awak punya peralatan elektrik awak akan berfungsi dengan baik. Tapi kalau beyond tu, biasanya kalau awak punya voltage dekat rumah awak kurang sangat ataupun lebih sangat, itu yang jadi biasanya peralatan elektrik kita cepat rosak. Mudah sangat rosak. Kata apa, kalau awak sepatutnya awak beli barang elektrik tu tahan 5 tahun. Ni setahun awak guna dah rosak dah. So biasanya something wrong lah. Sebab bila voltage tu kurang atau lebih daripada dia punya orang kata apa, limit dia, komponen-komponen elektrik dalam litar elektrik tu dia terpaksa bekerja lebih keras. So cepat lakong, mungkin kapasitor, mungkin cepat leak dan sebagainya lah. So that's why kita kena sentiasa update tahulah berkenaan dengan tu. Itu juga yang lain ni. So boleh tengok ini. Okay, then kita tengok kepada type of electrical user, electrical supply user. So kita ada yang low voltage tadi kita dah mention tadi, domestic user, shop lot, public building, dia guna low voltage lah. Ataupun kita ada high voltage yang macam higher institution, macam kita intention, kita ambil high voltage lah. Ataupun shopping complex yang besar, dia guna juga high voltage, dia masuk terus lah daripada TMB, TMB hantar terus high voltage 11 kV. Ataupun kita ada large factory. So biasanya kalau large factory ni dia akan ada dia punya sendiri MDS, MSS dan juga DS. Yang ini nanti saya akan explain ni dalam chapter 3 kita akan tengok ni. Awak boleh take note nantilah. Nanti slide tak pasti saya dah masukkan, tapi saya akan cuba masukkan esok lah. Okay, dan kita tengok kepada ni saya dah mention tak berapa jam. Okay, so ni dari segi electrical supply specification, macam tadi jugalah. Ni yang TMB promise, ni yang TMB kena supply. Ni standard ni Malaysian IEC standard, Malaysian standard IEC 638 standard. So yang ini maknanya TMB mesti supply dekat kita, dekat Malaysia ni
Kalau single phase 230, kalau three phase 400. Ini dia punya range dia lah. Dengan dia punya frekuensi yang boleh hanya 50 ataupun tambah 1%, 50.5 kot kan, 50.5. So maksimum frekuensi awak boleh tu 50.5, tapi seboleh-bolehnya 50 lah. Sebab kalau lari daripada tu dah tak sesuai dah untuk kita punya peralatan elektrik kita. Kemudian earthing system kita adalah TT system. Okay, dan ni untuk yang electrical supply specification lah. Kemudian kita tengok kepada electrical component. Okay, so last time saya dah mention ni rumah kita lah. Ni rumah, dalam rumah. Ni outside. Outside. So kita ada DS. Ni pencawang elektrik. Kat mana awak nak jumpa pencawang elektrik ni? Pencawang elektrik ni awak boleh jumpa dekat kawasan taman-taman. Biasanya akan ada satu rumah elektrik. Kan? Hujung-hujung taman. Biasa awak akan ada satu. Sama ada berkembar ataupun single. So pencawang elektrik itulah tujuannya. Sebab apa pencawang elektrik tu dia akan dapat 1 kV daripada TMB. Daripada bawah tanah, dia akan masuk, pergi ke pencawang elektrik 1 kV. So daripada 1 kV itulah dia akan ada transformer untuk step down dia kepada 3 phase. Kemudian ada switch lah. Ada switch. Dan kemudian barulah dia akan pergi kepada meter elektrik dekat luar rumah kita. Meter kilowatt hour lah dekat luar rumah, kat dinding kat luar rumah awak akan ada meter elektrik kan. So meter, dan dalam rumah barulah load lah. Dekat dalam rumah ni kita akan ada DB, distribution board, dia baru akan pergi kepada load kita lah. So bahagian dalam rumah ni semua maintenance, apa-apa kerosakan, penambahan ke apa semua tu kita punya tanggungjawab. Kita yang kena repair semua. Dalam DB ke semua tu kita lah. Ada meletup kat DB, awak lah kena repair. Tapi kalau dekat luar rumah, kat contoh lah dekat meter awak, kan, tiba-tiba dekat meter tu meletup ke, pecah ke apa kan, ada kerosakan apa, ada bunyi dengar bunyi macam vibration, bunyi macam ada elektrik macam vibration, awak boleh call TMB, minta tolong dia settlekan, dia akan datang. Okay, so ni untuk contoh electrical supply untuk rumah 2 tingkat lah. So kalau biasa kalau rumah setingkat, dia punya DB ada satu je. Tapi kalau rumah 2 tingkat, DB kita mesti kena ada dekat kedua-dua tingkat, bawah dan juga atas. Sebab apa? Contohlah kalau kat rumah awak tu kan, awak tidur kat atas kan, tiba-tiba rumah awak trip dan gelap. Takkanlah awak nak kena dalam gelap-gelap tu, awak nak kena turun bawah nak pergi on balik DB awak dekat DB kan. Bahayalah, tak safe. So tapi masih ada lagi rumah-rumah yang orang kata apa, yang buat sendiri, yang orang kata buat secara merbak je. Kadang-kadang DB dia hanya kat bawah je. So dia akan tariklah wire ni atas. Tapi bila ada masalah macam ni, kalau trip ke apa semua, memang akan bermasalah, akan susah lah. So ni untuk sistem lah. Dan kemudian kita punya penawaran kita bahagi dua lah. Litar kuasa ataupun litar lampu, litar lighting circuit ataupun power circuit. Ni awak dah buat dah dalam lab kan. Awak dah buat 2 litar lampu, satu switch satu lampu dengan 2 switch satu lampu, dan juga litar kuasa, soket outlet, 2 soket outlet yang simple. Okay. Ni contoh kalau dekat rumah. Kalau kat taman, ini yang saya cakap. So biasanya dia akan ada dekat taman awak akan ada satu pencawang elektrik DS. So DS ni biasanya daripada TMB dia akan lalu bawah tanah, bawah tanah kabel dia. 11 kV biasanya akan masuk. Kemudian lepas pencawang elektrik ni dia akan tarik, akan still lalu bawah tanah juga, tapi sampai dekat tiang ni dia akan naik, kabel tu akan naik ke atas. Dan yang ni semua dia akan sambung dekat ni tiang elektrik, dia akan sambung. Dia akan bersambung pergi kepada, kalau ada banyak line lagi, banyak line rumah lagi, pun sama dia akan ada tiang kat sini lagi. So kabel ni akan bersambung lah. Tapi kemudian antara tiang tu yang pergi ke deretan rumah-rumah tu, dia akan tarik satu kabel pergi ke tepi. Ni dekat depan rumah awak tu awak akan perasan, kalau awak keluar kat rumah awak, dekat atas awak akan nampak ada 4 kabel lalu. Dia akan tarik 4 kabel sampai ke hujung belah sana. Sama juga untuk setiap line dia akan tarik. Disambung dekat rumah paling hujung ni, dia akan tarik sampai hujung ni.
Dan bila dah ada tu, okey ni contohlah kalau awak tengok dekat pandangan hadapan, awak ada 4 kabel. Red, yellow, blue dan ada neutral. So dekat setiap rumah tu, dia akan pasang macam tab. Ni lah tab dia. Tab ni dia akan pick je, contoh rumah awak single phase. Okey, kalau rumah ni katakan dia ambil blue, dia tab, alamak tak nampak tak? Dia akan tab. Dia lukis kat sebelah ni lah. Contoh dia tab ni, okey contohlah rumah yang A, B, C, D. So rumah yang A ni katakan dia ambil blue dengan neutral. Dia sambung ke meter. Okay, so rumah yang kedua ni, yang B ni, dia akan arrangekan supaya ambil yellow dengan neutral pula. Supaya apa? Setiap line ni, setiap red, yellow, blue ni, dia punya penggunaan kuasa tu balance, hampir balance lah at least. Kalau tidak, kita TMB akan hadapi masalah dia punya load tak balance, tak sama. So dia kena pastikan setiap rumah tu okey, dia berselang-selang lah, dia akan tap line-line supaya penggunaan elektrik tu dekat setiap line red ke yellow ke blue ke, dia punya penggunaan kuasa tu hampir sama, selaras lah, dan begitulah seterusnya dia akan susun lah. Okay, so ini jelas okey nampak faham setakat ni? Jelas. Okay, good. Okay, so ni meter. Kalau kat luar rumah awak tengok ada board meter awak. So biasanya bila developer buat rumah, dia kena ikut guideline TMB. So dia kena guna ni lah, ni board yang TMB dah bagi guideline. Dia tak kisahlah dia nak beli kat mana, dia nak tempah kat mana. Tapi yang penting dia punya arrangement dia, spek dia mesti sama macam ni. Mesti ikut sama. Dia punya ukuran, margin dia, dia punya lubang ke cutout fuse punya kedudukan, semua mesti sama. Dan TMB hanya datang install meter je. Yang lain semua board semua tu developer kena sediakan. Ni standard lah, ni standard. Standard, tak boleh lain. Awak tak boleh beli yang awak nak buat sendiri pakai kayu ke, awak tukar, awak tampal dekat dinding, dan TMB datang nak pasang. Contohlah nanti awak dah buat rumah, awak buat sendiri je board untuk meter tu. Tak boleh, memang tak lepas lah. Okay. So ni untuk single phase. Single phase dia ada 4 lubang kat meter. Ada 4 connection lah. 2 untuk in, 2 untuk out. So ni live and neutral lah. So ni daripada TMB, ni in, ni to meter, pergi ke meter. Dan yang out ni akan pergi ke dalam rumah lah, to DD. Okay. So ni untuk yang 3 phase pula. Katakan awak pakai 3 phase, dia akan ada 3 cutout fuse lah, sebab dia masuk kabel ketiga-tiga lah. So biasanya kalau 3 phase, kalau sini contoh lah, ada satu rumah ni awak nak pasang 3 phase. So TMB dia akan tap semua sekali. Red, yellow, blue dia akan tap kabel. Semua sambung sekali. So ketiga-tiga kabel tu akan masuk ke ni lah. So actually dia bukannya tap macam ni lah. Dia akan ada 3 macam ni juga. Satu, dia akan ada, abang kata apa, ada 1, 2, 3, dia akan tarik lah. Dia akan tarik pergi ke meter lah. Okay. So tu berkenaan dengan meter, standard dia. Dan kita tengok kepada demand estimation. Ni standard rate lah. So biasanya kalau developer nak buat rumah, dia tahu dah. Kalau rumah low cost, dia punya average kilowatt penggunaan dia adalah dalam 2, maksimum 3 lah, 3 kilowatt. Tak banyak lah. Ni untuk yang rumah-rumah flat yang kecil-kecil lah. So kalau rumah rumah 2 tingkat, biasanya dalam 4 kilowatt lah dia punya average penggunaan. Single story, makin besar rumah tu, makin besar penggunaan elektrik dia. Sebab apa? Bila lagi besar, lagilah panjang awak punya pendawaian dekat rumah awak, betul tak? So itu je pun dah efek dah dari segi elektrik. That's why kalau rumah kecil ni, elektrik dia pun murah-murah, bulan-bulan murah je. Contohlah kalau rumah besar dengan rumah kecil, dalam rumah tu awak tak guna langsung elektrik. Awak tutup semua. Still ada minimum penggunaan elektrik, betul tak? Tapi kalau rumah kecil, biasanya sangat-sangat sikit. Sebab apa? Pendawaian dia pendek je. Rumah kecil ni. Kalau rumah besar, walaupun tak ada guna apa-apa, peti ais pun awak tutup semua, awak punya elektrik awak still tinggi juga. Tinggi maksudnya kalau compare dengan rumah kecil tu memang kata pun jauh beza lah. Mungkin kalau satu dalam 3-4 ringgit,
Rumah besar tu mungkin 10-20 lah, mungkin belas-belas macam tu lah. Itu beza dia, sebab bila rumah besar je dia punya dawai dia, wiring yang dia perlukan lebih panjang. Okay, so tu untuk yang tadi kita tengok kepada rumah punya maksimum demand, penggunaan elektrik lah, tu kira macam average lah, lebih kurang. Maksudnya nak bagi kita idea macam mana, berapa biasanya untuk rumah. Okay, untuk kedai pula, kalau kedai setingkat, biasanya dalam 10 kilowatt. Kalau kedai 2 tingkat dah meningkat dah, berganda lah. Kalau kedai yang 5 tingkat, dia jadi 40 kilowatt lah penggunaan average, 40 kilowatt. Ini untuk yang kedai lah, berbeza dengan rumah tadi kan. Okay. Kemudian ini dari segi diversity factor. So biasanya diversity factor ni kita gunakan untuk kita buat pendaraban. Contohlah kalau kita ada dekat rumah, kalau kita nak guna, kita dah buat rumah dan kita nak tahu berapa load dekat rumah tu. So first kali kita kena set kan, dekat bilik nak berapa soket outlet, dekat dapur berapa, lampu berapa, orang kata apa, dekat ruang tamu nak letak TV semua kan. So kita akan kira siap-siap benda tu semua. Then once kita dah dapat, kita boleh estimate lah lampu guna berapa watt, soket outlet biasanya kalau maksimum berapa watt. So kita akan buat table, kita akan totalkan dia. Dah complete total tu, then barulah kita darabkan dengan diversity factor ni, supaya kita dapatlah 70%. Maksudnya bila cakap 70% ataupun 80% ni, atau sampai 8 dengan 75 ni maksudnya percentage lah berapa. So biasanya 80% daripada maksimum tu, yang tu lah biasanya yang kita akan gunalah lebih kurang. So tu ada segi group diversity lah. Okay, so ni untuk shopping complex punya, panggil commercial building punya load calculation lah, load detail dia punya load detail dia. So ni tak ada apa-apa. Okay, so ni dari segi maximum demand untuk development area, tak apa, awak boleh ignore je ni. Kalau awak tengok nanti awak pening kan. Okay, so lagi satu, okay, contohlah bila awak dah ada rumah, awak dah siap rumah dah, awak buat rumah sendiri, tanah, awak buat rumah. Okay, so biasanya ada proses dia untuk kita apply dekat TMB supaya TMB bagi elektrik. Dia proses dia tu bermula dengan kita punya plan penawaian kita. Kita tak boleh, kita dah siap penawaian semua, kita terus pergi TMB nak minta, kata TMB masukkan. TMB tak akan approve lah. Terus buta-buta dia reject. So dia ada proses dia. So proses dia first awak kena panggil TMB untuk buat site visit. So awak kena prepare installation plan dan juga equipment specification. Penawaian awak tu lah, spec awak. Dia kena ada apa? Dia kena ada table untuk maximum load, jenis wiring yang awak guna, awak nak guna single phase ataupun 3 phase. Kena ada detail tu semua dengan plan awak semualah complete. Then once dah ada tu semua dengan calculation semua total load berapa, then awak kena submit awak punya form tu, awak isi form lah dekat TMB. Awak kena submit form tu kepada dia, kepada lisensi lah, lisensi TMB lah. So form dia ni lah, Domestic Electricity Supply Application Form. Kena mohon. Once dah TMB bagi approval, dalam bentuk surat lah, okay, dia lulus, dia tengok plan semua okay, load semua okay. Sebab apa? TMB ni dia kena tahu load, penggunaan load berapa. Sebab apa? Dia yang provide supply kan. Dan dia ada supply dia berapa. Untuk satu Malaysia ni contohlah, kalau dia punya supply dia 10 gigawatt katakan. So dia punya generation dia yang power generation supply yang generate 10 gigawatt. Gigawatt ni mega giga, 10 gigawatt. Okay. So untuk supply biasanya dia mesti 60% sahaja daripada maksimum, mesti 60% sahaja daripada generation. So mungkin dalam 6 ke 7 gigawatt lah penggunaan elektrik untuk kilang, untuk rumah, untuk kedai, industri semua. Total dia mesti hanya 60% saja yang TMB generate. Sebab apa? Kalau lebih dari tu, contoh kalau awak pakai 80-90, sampai kadang-kadang TMB dia punya sistem generation dia ni, dia nak kena buat maintenance. So kadang-kadang mungkin ada certain tiba-tiba ada power
power generation ni yang problem. Tiba-tiba problem. So kalau awak punya penggunaan listrik tu dia punya margin supply dengan generation tu terlampau dekat, bahayalah. So mungkin awak tak hidup lagi. Tahun 90-an awak dah hidup belum? Awak dah lahir belum? 90, 91, 92. Belum. Belum lagi kan. So masa tu dulu dia punya supply dengan generation ni hampir-hampir je, 80 lebih lah, dia bukan 80%. 80%, 90. So waktu tu apa berlaku, satu je generation problem, satu Malaysia terus kita blackout. Satu Malaysia hampir 1 hari 2 hari kot tak ada elektrik langsung, bergelap lah siang malam, habis. Cuma nasib baiklah time tu saya masih kecil, so tak ni lah orang kata apa, kita lagi seronok lah bila gelap dapat pakai lilin kan, so boleh main duduk rumah kampung. Beza kalau sekarang ni, kalau awak kalau blackout 2 hari, saya rasa awak boleh jadi gila kot kan. Laptop, handphone, kelas semua pakai online kan, memang apa tak ada, tak boleh lah kan. So that's why sekarang ni memang dari segi tu TMB kena jagalah. Okay, so once dah dapat rated approval, barulah wiring work dah boleh mula, dan mesti disupervise by wireman lah, orang yang ada, orang kata apa, ada kelayakan ni test. Okay, kemudian once awak dah buat, dah siap penawaian, dah buat wiring semua, then TMB akan datang untuk buat inspection ataupun wakil. Kalau kata tak okey, dia kena kita kena buat perbaikan lah, baik pulih balik ikut apa benda yang dia dah siapkan lah. Dan kalau okey, kalau yes, kita kena submit, kena isi borang G dan juga borang H untuk kepada TMB, kepada lisensi lah, dan kita kena bayar deposit untuk, dan kemudian sign kontrak lah, dan barulah TMB hantar dia punya apa tu, dia punya orang panggil apa ni, TMB punya orang ni panggil apa kontraktor lah, kontraktor TMB ni untuk install meter dekat luar rumah kita. Barulah kita dapat cahaya dapat lampu, dapat elektrik lah. So ni dia punya proses lah. Okay. Kemudian kita tengok pula dalam DB. Okay, DB dekat rumah ni, DB kat rumah, dekat building, ada dua jenis lah kita guna. Sama ada PVC dengan plastik cover, ni yang kita selalu jumpa lah. Ataupun boleh juga guna metal. Ada juga dekat rumah guna metal tapi kosnya lebih mahal lah. Tapi kebanyakan kita boleh jumpa guna plastik lah, plastik cover kan. So yang ini yang paling murah lah, kalau boleh dapat kat kedai mungkin dalam belas-belas ringgit je. 12-13 yang kecil, mungkin yang besar tu hampir-hampir RM20 yang lagi besar. So biasanya kalau dekat rumah awak, rumah besar, awak nak tambah pendawaian semua, awak kena upgrade awak punya DB box awak ni kepada yang besar. Sebab apa? Dia boleh panjang awak punya MCB, awak boleh tambah. Berbeza kalau yang pendek tu sikit je. Sebab lagi banyak litar, kalau contoh awak tambah aircon semua, dia kena separate MCB pakai. Dia tak boleh asing-asing. Dia tak boleh asing-asing. Okey, kemudian untuk dari segi rating pula, kita ada apa ni, single phase DB ataupun kita ada three phase DB. So dia guna yang samalah lebih kurang. Okey. Ni contoh gambar DB. Ni yang saya jumpa lah. So kalau awak tengok kat sini, okey. First kali ni adalah main switch. Ni lah kita, kalau kita nak pergi jalan jauh-jauh, awak nak tinggal, contohlah awak nak pergi bercuti dekat Paris kan. So awak kena nak tinggal 2 bulan katakan, awak nak bercuti betul-betul nak pusing dunia lah around the world. So awak tinggal rumah awak, takkanlah awak nak biar off, nak biar apa ni, barang elektrik semua on kan, rugilah. So awak off. So awak off kat situ lah. Awak off kat situ semua habis, tak ada dapat tak dapat supply. So biasa kalau macam ni tinggal lama, awak kena ni lah, peti ais pun kena clearkan nak kosongkan terus lah. Itu yang first. Yang kedua pula kita ada, yang kedua ni kita ada protection, ELCB. Kita ELCB ataupun RCCB, tujuannya untuk protection. Ini protection. So yang ni lah yang dia akan measure current masuk dan current yang keluar daripada rumah awak lah. Katakan kalau berbeza current tu, automatik dia akan trip. Switch ni akan trip kalau detect.
Dari segi sensitivity dia pula, dia akan depend on ni lah. Dia ada nilai dia. Dia ada 30 miliampere, ada 60 miliampere, ada 100 miliampere. So maksudnya apa? 0.1 M, 0.06 M, 0.03 M. Apa tu maksud dia? Maksudnya apa? Kalau arus yang masuk, current yang masuk, yang in, kita kata in, dan yang keluar, out, dikatakan dia ukur measure, beza dia, katakanlah, okay, sekarang ni dia guna 100 miliampere kan. So maksudnya sensitivity dia 0.1. So katakanlah awak punya awak ada guna baterai elektrik, so ada leakage, ada leakage. So dia punya apa ni, yang current masuk dan current keluar tu bila EFCB di measure, dia punya beza itu mungkin katakan 0.05. 0.05. So apa jadi? Dia akan trip tak? Yang ini 0.1 kan? 0.1 ampere. Tapi yang awak guna perkakas elektrik tu ada loss sebanyak 0.05 M. Awak punya EFCB awak akan trip ke tak? Trip. Tak. Trip Tak Tak. Apa? Sensitivity dia 0.1. So maksudnya kalau dia tak lebih. Kalau beza tu lebih daripada 0.1, automatic dia akan trip. Kalau kurang tak apalah. So that's why biasa kat rumah, kalau dekat rumah kita, biasanya kita dekat kita punya dB kita akan guna 100 mAh, 0.1 lah. Tetapi kalau contoh awak guna untuk water heater, untuk bilik air lah, untuk bilik air mandi, awak tak boleh guna 100 mAh. Sebab apa? Biasanya dekat bilik mandi kita, dekat luar bilik air kita, kita kena ada satu box DB juga yang kecil lah, dan kita kena letak EICB juga kat situ sebagai protection. Biasanya kita akan guna 30 mAh ataupun 0.03 lah. Ini apa? Sebab apa? Kan kita nak mandi air panas. So kalau kata sistem pemanas air kita tu problem, kalau katakan dia ada leakage, dan leakage tu walaupun sikit pun sebenarnya akan bahaya kat kita tau. Dia akan menyebabkan boleh menyebabkan kematian. Sebab arus elektrik ni kalau lebih daripada 30 mAh, memang kita kena rejatan dan mati. Boleh mati, boleh menyebabkan kematian. So that's why dia untuk pemanas air kita kena guna EFCB yang 30 mAh. So kalau katakan ada leakage melebihi beza arus masuk dan keluar tu lebih daripada 0.03, automatik EFCB tu akan trip lah. Trip terus, then awak kena, dan kalau awak onkan balik dan bila awak guna alat tu dia trip lagi, then awak kena stop guna. Awak kena check balik, kena replace ataupun kena panggil ni lah orang elektrik yang tahulah. Okay. Then ni EFCB awak, dan kemudian kita ada MCB. So kat MCB ni lah akan sambung pergi ke lampu bilik 1, mungkin pergi ke lampu bilik 2, kemudian ada mungkin ke bilik air sekali, mungkin ke ruang tamu, untuk ruang tamu, dan juga untuk soket outlet lah, untuk soket outlet. Ni semua asing-asing litar dia. So lagi banyak litar awak, lagilah banyak MCB awak separate. Dan nilai-nilai MCB ni biasanya untuk lampu ni kita boleh guna 6M. Cukup lah 6M, jangan tak payah lebih kan. Safety lah. Sebab litar, sebab kabel untuk lampu kita guna 1.5 je. Untuk soket outlet kita boleh guna sama ada 16 ampere ataupun 32 ampere rating. Ni tak, ni 16. Ni semua untuk ni, ni 20. Ni semua untuk soket outlet ataupun untuk aircon, water heater, dia boleh guna ni lah 20. Soket outlet. Nanti video kelas ni pun saya akan share sebenarnya, jangan risau. Saya akan share kat awak. Okay, then ni kalau kita guna metal box, untuk 3 phase biasanya kebanyakannya dia akan guna yang ni lah, yang metal punya, lebih mudah. Sebab apa? Awak boleh arrangekan ikut line lah, red, yellow, blue, then baru awak pecah kepada lingkaran. So biasanya untuk yang besar-besar
memang kena pakai 3 phase. Lebih jimat, lebih ni lah, lebih sistematik lah Okay. So ni dari segi takrifan lah. Tadi saya dah explain dah switch fuse ni main switch lah Nama lain dia adalah switch fuse. Dalam tu ada fuse lah. 30 ataupun 60 ataupun 63 lah. Kemudian kita ada MCCB ataupun LCB ataupun RCCB. Ni benda yang sama ni. Dia punya fungsi dia sama. Dia fungsi yang sama. So boleh guna salah satu. So biasanya dalam DB kita akan ada main switch, ada ELCB dan juga nextnya untuk litar-litar kecil ni kita guna MCB. Yang bawah ni lah. Dan biasanya kalau MCB, kalau untuk litar lampu, biasanya satu MCB kita boleh gunakan maksimum 10 poin lampu dan kipas. So kalau contohlah satu MCB awak boleh sambungkan dia punya kabel buat pendawaian untuk ada ni lah mungkin 5 lampu, 5 kipas. So mungkin ketiga-tiga boleh guna satu MCB. Tapi biasanya kalau macam saya, untuk rumah saya memang guna setiap bilik satu MCB. So senang, kalau saya nak buat maintenance apa, saya just tutup yang tu je. So bilik lain tak kacau lah. So depend lah, tapi awak boleh je. So kemudian satu MCB juga hanya boleh digunakan untuk 3 soket outlet je. So biasanya kalau 3 soket outlet ni satu bilik dah 3 dah kan. So awak boleh guna satu MCB je. So kalau katakan untuk setiap bilik kena guna asing-asing lah MCB. Kalau untuk aircon, satu aircon point mesti satu MCB. Tak boleh kongsi-kongsi. Kalau soket outlet boleh kongsi, 3 soket outlet boleh kongsi lagi dengan satu MCB. Kalau 10 lampu dan kipas, awak masih boleh kongsi lagi dengan satu MCB. Tapi aircon, water heater, cooker point, apa lagi? Sistem gate kita, kalau contoh kita ada electric gate kat depan, tu mesti single saja. Satu MCB control terus satu. Tak boleh kongsi-kongsi dengan lain lah. Okay. Nilai dia ada banyak rating jalan dia. Ada banyak pilihan. Tapi juga kedai biasa yang jual yang banyak kita guna je yang ada. Biasanya 6M, 10M, 20M, 16 itu banyak. Yang tu senang jumpa. Tapi kalau macam 1, 25 susah nak jumpa. Sebab tak banyak orang pakai. Orang pakai yang ada yang ni CCB. Okay, so kemudian electrical accessory. Okay, so biasanya untuk lampu, kalau kat rumah kita untuk lampu ni, dia ada jenis-jenis lah. Untuk fluorescent lamp, lampu Kalimantan dia guna magnetic ballast. Tapi sekarang ni pun kebanyakannya semua dah guna LED dah. Kita dah convert kepada LED. Saya nak jumpa lampu yang biasa tu pun dah susah. So biasanya kita dah sikit-sikit kita pergi kepada LED. Sebab apa? Dia punya lifetime dia lagi lama. Dia punya penggunaan elektrik tu lagi kurang. So awak akan jimat elektrik banyak. Kalau awak tukar kepada LED semua, elektrik awak akan lagi jimat lah. Tetapi masih ada lagi yang lama-lama. Kalau rumah saya pun still ada yang guna ni lagi lah. Yang guna fluorescent lamp. Kemudian kita ada outdoor domestic lamp. Installation shall use weatherproof. So kalau kita letak lampu dekat luar, mesti waterproof. Safety lah. Sebab apa? Kalau awak buat pendawaian, awak pasang dekat luar lampu, then lampu awak tu tak waterproof, apa jadi? Kalau elektrik ni, kalau short, saya pun takut. So apa? Bila short je, kabel akan overheat, boleh menyebabkan kebakaran. So kita nak elakkan benda tu lah, safety. Dan kalau untuk submerged light, ni kalau macam contoh lah, kalau ada swimming pool kan, nanti rumah awak ada swimming pool, awak nak pasang lampu dekat dalam air, barulah malam-malam nampak cantik kan. So, awak punya kolam renang tu kan, awak santai tengok bulan dan bintang kan. So sambil tengok ada ni lah, ada lampu kat bawah. So mesti kena guna ni lah. Dia kena guna waterproof lamp dengan voltage not exceeding 12 volt. So dia guna sistem lain. Awak kena convert awak punya supply voltage yang 230 tu kepada 12 volt AC. Kena convert. So dia ada ni lah, ada biasanya awak beli untuk swimming pool, dia ada dia punya tu lah, dia dah ada siap-siap dah convert dia. Okay, so tu yang pertama. Untuk electric water heater pula. Ni kalau awak guna water heater dekat rumah kan, nak mandi panas, pagi-pagi mandi sejuk je menggigil. Tak boleh, kejang kan. So kena guna water heater. So awak boleh
guna sama ada instantaneous water heater ataupun store water heater. Store water heater ni biasanya kalau kat rumah tu yang ada jenis kat atas bumbung dia ada storage besar. So biasanya dia akan pump air masuk storage, lepas tu dia panaskan dulu air tu, dan bila awak nak guna just awak pakai je, dah ready dah. So ada dua lah. Instantaneous ni biasa macam yang awak selalu jumpa je dekat-dekat dekat hotel-hotel kecil ataupun dekat rumah awak yang ada yang ada box kat bilik air kan. Awak pulas terus keluar air. Yang itu kita panggil dia instantaneous, dia tak ada tank. So maksudnya air yang sejuk masuk pergi ke water heater, terus keluar kat awak yang panas lah. Tapi kalau yang storage ni biasanya yang dekat atas, dia panaskan sekaligus banyak lah. So biasanya instantaneous water heater mesti equipped with 2-pole control switch, dan juga dia punya sendiri residual current device. Ini ERCB lah ni. Residual current device ni ERCB lah. ERCB ataupun RCCB protection. Itu yang saya kata tadi, yang 30 mA sensitivity dia. So biasanya yang ini residual current device ni mesti berada di luar bilik air betul-betul. Nak masuk bilik air, ada switch water heater dan kemudian kena ada satu box DB kecil yang ada ni lah ERCB dia sendiri. So yang tu dia akan detect lah kalau awak punya ERCB awak masalah, awak punya water heater awak masalah, dia akan terus trip. Dan ni 2-pole control switch. Ni maksudnya MCB dekat sini lah, dekat main DB lah. Kemudian storage water heater pula mesti install dengan isolator, dengan dia punya own residual current device pun sama jugalah. Dan water heater exceeding 3 kW mesti shall be permanently connected to a 20 ampere ataupun 30 ampere rated circuit breaker fuse. Ni kalau kita guna water heater yang 3 kW ataupun lebih, kita mesti ada sendiri dekat DB, kita mesti ada sendiri kita punya 30 ampere ataupun 20 ampere circuit breaker. Tapi biasanya memang kita terus guna, tak kisah rendah ke tinggi ke, kita mesti guna. Dan dia kena ada isolator switch dan juga residual current device. Itu biasa lah ni. Ini untuk electric water heater. Kemudian kita ada untuk electric cooker. Ni kalau kat dapur awak tu awak ada cooker elektrik kan. Dapur nak masak kan. Dapur nak masak ada yang oven system, ada grill system. So biasanya dia akan sambung yang guna elektrik lah. Dia mesti ada separate punya pendawaian juga. Awak tak boleh pasang awak ambil kabel dia, awak pasang soket outlet, pergi tutup je dekat soket outlet biasa. Tak boleh, dia akan trip. Pakai sekejap trip, pakai sekejap trip. Ataupun kalau tak trip, awak punya LCD ataupun LCD awak dah rosak, awak punya pendawaian awak dekat atas bumbung nanti akan rosak. Lama-lama terbakar, silap rumah awak pun boleh terbakar. So, bahayalah. So, kita kena make sure itulah. Ni untuk safety lah, safety. Okay, so ni kalau exceed 3 kW, dia kena ada dia punya own circuit lah, dengan circuit breaker. Dia kena guna 13 ampere socket outlet. Biasanya 2 or more cooker appliance may be installed in the same room within a distance 2 meter. Okay, so ni untuk electric cooker. Kemudian electric motor pula, kalau ada motor ni, contoh macam ni lah. Kalau awak ada dekat rumah awak ada gate pagar elektrik automatic kan, bawa kereta macam bos, tekan on je, buka, tutup kan. So ni dia punya ni lah, dia punya spec dia. Awak kena, dia mesti ada permanent circuit breaker, MCB kena separate lah kemudian kena guna 15 ampere punya socket outlet, dan dia kena ada direct online. Ni kena ada yang push ada contactor tu, yang maksudnya kalau dulu punya aircon kan pakai macam tu. Awak nak on aircon, awak kena tekan dulu, dia akan bila ada supply dia akan connect lah. Dia guna magnet kan, dia guna magnet. Tapi kalau tiba-tiba sistem awak trip, contohlah tak ada supply, then awak dah keluar, bila supply dah ada balik, awak kena tekan sekali lagi contactor tu. Kalau tidak, dia tak akan on lah. Tu lagi bagus lah macam tu. Kalau tidak, kalau yang sistem biasa yang sekarang banyak orang pakai, dia pakai switch on je. So apa jadi? Bila tak ada supply, dia akan off. Tapi bila ada supply, dia akan on balik sendiri. Sebab dia dah on, awak dah on set dah switch dia. Okay, so the circuit breaker
ataupun fuse which control the motor shall be capable of withstanding the starting current. Okay, so circuit breaker yang awak guna ni dan fuse dia juga, biasanya motor ni setiap kali dia nak mula dia akan guna high current tau. So kalau fuse tu tak boleh sustain dia punya level of current tu, biasanya akan trip. So that's why kena consider ni lah. So biasanya kita kena kena take note lah benda tu kan. Okay, then awak ada electric bell dan juga ceiling fan. Okay, so tu dari segi load lah ataupun aksesori. Tadi saya tak mention. Okay, kemudian kita ada type of circuit dan juga design. Ini kita tengok kepada type of circuit lah. Okay, so kita ada circuit-circuit yang kita boleh ada dekat rumah kita lah ataupun building. Kita ada boleh ada lighting circuit, lita lampu, kita ada ceiling fan. Kemudian kita boleh ada socket outlet yang 13 ampere. Ni yang standard ni awak selalu jumpa kan. Kemudian kita boleh ada juga yang socket outlet yang 15 ampere. Yang 15 ni kalau awak tengok yang bulat-bulat ni. Biasa untuk aircon banyak guna yang 15. Yang 15 ampere. Tapi kebanyakan dekat rumah kita guna yang ni lah, yang 13 ampere lah. Kemudian awak ada juga water heater. Kemudian awak ada aircon, lagi boleh jadi electric motor, kemudian exhaust fan, ni untuk ventilation lah, cooker point, dan juga lain-lain appliances yang portable lah, macam TV, radio, washing machine, komputer, peti ais. So, kita panggil macam portable punya load lah, portable appliance. Sebab apa? Kita boleh cabut kan, pasang cabut. Tapi kalau yang macam lain, electric motor, aircon, water heater ni dia fix terus. Terus kita sambung terus. Okay, so ni untuk simbol-simbol lah. Simbol apa ni, kalau kita buat electrical layout, so nanti untuk yang lab keempat, lab yang kelima, lab keempat dan kelima, kalau katakan awak dah tengok, so awak kena consider benda ni lah. Bila kena guna simbol ni untuk lighting point, ni simbol dia. Untuk ceiling sama ada boleh guna sama ada ni ataupun ni. Socket outlet, dia kalau yang 15 amp dia kena green kan dia. Kalau yang apa ni, yang 13 amp dia kosong, tapi simbol dia sama macam ni lah. Kemudian aircon point kena macam ni, box atau cross dan lain-lain lah. Ni kalau switch, kalau satu switch, satu gang dia satu je. Kalau dua gang dia tulis dua gang. Apa maksud satu gang dua gang ni? Kan biasa kalau awak tengok switch dekat rumah awak, switch lampu, ada setengah ada satu je kan, on dengan off kan. Ada setengah awak jumpa switch dia, dalam satu switch ni ada 1, 2, 3, 4 kan, ada 4 switch. Ni boleh kontrol lah, ni lampu 1, ni lampu 2, ni kipas 2. So ni kita panggil dia 4 gang. Faham? So ni untuk simbol. Bila awak ada layout rumah, ni yang saya cakap ni untuk layout rumah lah. Bila awak dah ada layout rumah, contohlah awak dah lukis guna AutoCAD layout rumah awak. Okay, kemudian biasanya kita sebagai engineer, awak nak kena buat pendawaian tau. Awak nak kena buat wiring dia. So wiring pun dekat atas layout rumah tu. So kena letaklah kat bilik ni kena ada socket outlet ni. Dekat bilik ni kena ada socket outlet ni. Kena ada switch ni. Switch ni kontrol lampu mana. So awak boleh letak simbol ni lah. Kita guna simbol ni. Two way macam ni. Untuk switch intermediate macam ni. Dan sebagainya lah. Dekat luar rumah ada meter macam ni simbol dia. So semua ni awak kena take note lah bila awak buat nanti untuk lab yang keempat dan juga lab yang kelima. Kena guna simbol-simbol yang ni lah. Okay. Ni dah siap bagi tahu dah. Dia punya ketinggian dia daripada lantai. Kalau switch 1500 mm, apa maksudnya? 1.5 meter lah, betul tak? Kan? 1.5 meter daripada lantai. So awak boleh ukur sebenarnya. Awak ambil tape, awak ukur daripada lantai ke awak punya switch dengan socket outlet tu, betul tak tinggi dia sama ni? Ni, betul tak switch dia? Sepatutnya dia kena ikut specification ni. Kena ikut specification ni. 1.5 meter. So maknanya lebih kurang dalam awak punya dada lah, dia punya ni lah pandangan awak. Okay. Kemudian socket outlet.
Soket outlet pula dia boleh jadi dekat bawah. Kalau soket outlet dia ada 300 nm ataupun 1450. Dia boleh dekat lantai pun boleh, dekat bawah. Tapi bawah ni biasa dah kurang dah orang pasang, tapi boleh lagi. Sebab bawah ni biasanya bahaya apa? Sebab kalau ada kanak-kanak lah. Okay, so ni simbol. Kemudian okay, ni simbol untuk ni lah, untuk meter. So di TMB meter panel kita ada kilowatt hour meter dan kita ada apa ni, neutral link dan juga cut off fuse. Ni simbol dia. Awak kena tengok ni ELCB ataupun RCCB. Kemudian ni earth chamber. Ni simbol untuk earth chamber ni maksudnya apa? Dekat luar rumah kita, kan biasanya kalau kita lukis layout rumah. Ni contoh. So ni ada kilowatt hour meter. Dalam rumah ni awak akan ada dB. Awak akan ada dB. So dalam dB ni akan ada ni lah, ELCB, MCB, main switch. Kemudian dekat luar rumah awak ni akan ada earth. Sebab TMB tak akan supply earth. Earth daripada TMB hanya datang neutral dan juga line. So satu lagi kabel sebenarnya adalah datang daripada awak kena buat pendawaian lah. Ni awak kena tanam. So simbol dia awak letak kat sini. Earth chamber ni. Earth. Ni akan sambung lah. Pergi masuk ke dB terus. Biasa ke dB lah, tak payah kisah meter. Sebab dia tak meter-meter. Yang earth ni akan masuk ke dB terus. So ni simbol-simbol dia. Okay, so ni detail-detail dia awak boleh tengok. Ni daripada Suruhanjaya Tenaga lah. So ni contoh electrical single phase apa ni orang panggil wiring schematic diagram lah untuk satu rumah. So kalau awak tengok kat sini daripada TMB part ni TMB. Awak ada neutral link, cut off fuse, kemudian meter, dan dia pergi kepada ni kawasan sini sebenarnya. Dan awak ada ni lah. Ni dB. Ni dalam dB Awak ada main switch, awak ada ELCB. ELCB ada dua. Dia pakai dia asing ni. Dia pakai satu untuk litar apa ni, lighting ataupun general power circuit. Dia guna satu RCB. Ni latest punya orang panggil requirement lah untuk bila buat pendawaian, dia kena separate dua. Satu ELCB awak guna yang 100 mA ni untuk awak guna untuk yang litar lampu ataupun untuk aircon masih boleh. Aircon tak kisah apa tu, dia punya sensitivity. Untuk ELCB tak kisah, boleh pakai TV tak apa. So ni untuk water heater pun awak boleh guna yang ni lah. Tetapi dan dekat luar bilik air kena tambah satu lagi LCB. Ni dia pakai 10 mA. Memang betul-betul tinggi lah dia punya sensitivity dia. 0.01 kan. Supaya apa, kalau ada apa-apa leakage, automatic dia akan trip. Safety lah Okay, kemudian kalau untuk socket outlet, dia terus pakai yang ni, 30 mA punya ELCB. Dan dia ada separate lah, setiap litar socket outlet tu dia ada MCB masing-masing lah. Okay, so ni untuk yang single line diagram. So awak kena buat macam ni lah. So at least awak boleh baca lah. Nanti kalau awak pun bila masuk ke apa, dah masuk ke alam pekerjaan, awak jadi orang kata apa, awak kena monitor site kan. Misalnya kalau building services ni mungkin awak akan terlibat juga dalam construction ke. So bukan hanya part civil je awak kena tahu. Mungkin yang bahagian elektrik dan juga mechanical pun awak kena tahu juga. Kalau tidak nanti kena kelentong lah kan, kena tipu apa tu, awak kerja untuk company awak yang orang kata apa, yang bagi kerja, bagi job pendawaian dekat kontraktor. So awak kena monitor, tapi kontraktor kelentong awak. Dia cakap pendawaian macam ni tapi yang awak dapat lain. So kalau awak tak tahu, memang betul-betul je nanti bila dah akan di masa akan datang kalau ada masalah, awak yang kenalah sebab nanti awak yang akan sign Okay. Okay, ni untuk yang 3 phase pula, lagi kompleks lah. Ni mungkin kalau awak tengok sebenarnya awak akan rasa, tapi sebenarnya dia simple je. Dia sebenarnya ada tiga line ni. 3 line. So setiap tu dia bagi-bagi, nampak. Lampu ni dia ambil yang first phase, mungkin lampu ni ambil yang kedua, mungkin ambil yang kedua, dia bagi-bagilah. So supaya apa ni, bekalan elektrik tu untuk setiap level dapat samalah.
Okay, so ni untuk interface punya sistem. Okay, so ni dekat rumah. Kalau awak tengok ni ada dua rumah ni, dia bagi dua. Ada bagi dua. Mungkin agak complicated, kompleks sikit lah. Tapi kalau awak tengok ada lampu, ada kipas, kemudian ada switch, soket outlet, kemudian ada soket outlet kat sini lagi, ada switch. So semua-semua benda ni bila awak design rumah, awak yang akan letak benda tu semua. So biasanya dia datang siap dengan marking lah. So contohlah, ini lampu satu. So mungkin dia akan letak, katakan switch dia dekat dalam rumah ni lah. Katakan ada switch satu, ni L1 lah. So awak tahu lampu satu ni akan kontrol, switch ni akan kontrol lampu ni. Begitulah seterusnya. So ni rumah 2 tingkat ni, ada tangga siap. Okay, so ni layout untuk rumah. Kemudian ni example of schematic, macam tadi jugalah. Okay, tak apa saya macam dia. Okay, ni letak lampu. Ni macam yang awak tengok itulah yang dalam lab. So mungkin saya tak cerita kot. So yang ni awak ada neutral, ada live dan juga earth. Sambungan dia yang live mesti pergi ke switch, dia tak boleh pergi direct ke lampu. Otherwise, kalau awak buat maintenance walaupun awak switch off ni, awak still akan kena jangkauan elektrik. Sebab ada lagi bukan elektrik. Okay, so ni untuk yang ni lah, yang satu lampu kontrol by satu switch. Kemudian awak ada dua lampu kontrol by satu switch. Dia senang je sebenarnya. Just tambah je lampu buat series je lah. Kemudian dua lampu dikontrol by dua switch. Ni switch dua hala lah, macam awak buat yang lab yang kedua hari tu kan. Kemudian kita ada satu lampu dikontrol pakai two-way switch. Dia lebih kurang lah. Two-way switch. Kemudian ada satu lampu, tiga lampu dikontrol by intermediate. So ada switch dua hala dan juga ada intermediate tengah-tengah. So awak ada ketiga-tiga switch ni boleh control on dan off lampu ni. Ni dia punya arrangement, dia punya ni lah untuk penawayan dia. Kemudian ni untuk ni intermediate. Ni macam cerita tadi lah yang ni. Cuma ni dalam bentuk gambar rajah yang lebih jelas lah, yang supaya awak nampak. Tak punya awak boleh tengok. Okay, ni untuk fluorescent punya penawayan. So earth biasanya kita akan sambung ke body dia. Kalau lampu Kalimantan yang dekat atas tu, kalau awak nak pasang yang baru, biasanya awak akan tengok ni lah penyambungan dia. Yang earth mesti sambung ke body. Kemudian yang neutral akan pergi, dia akan sambung. Nanti dia ada point dia, live dengan neutral. Awak kena sambung lah. Kemudian akan melalui switch. Okay. Kemudian untuk socket outlet, paling senang. Earth pergi ke earth, neutral pergi ke neutral, dan live pergi ke live. Terus je. Then kalau kata awak nak tambah satu lagi, socket outlet secara jari, katakan ada. Dan ni just sambung je. Ni pun sama, tarik je kabel. Pun sama, tarik je kabel. Macam tu je. Dan begitulah seterusnya. Itu kalau sambungan secara jari lah. Tapi biasanya kita ada limit berapa yang kita boleh tambah. Okay, tapi kalau load yang rendah saya rasa still okay lagi. Sebab apa? Daripada kita pasang extension, lagi baik kita terus buat tambah socket outlet sebelah-sebelah. Supaya apa? Penggunaan kabel pendek dan kita punya penggunaan elektrik pun akan lebih jimat lah. Okay, so ni untuk radial lah. Macam tadi lah. Kita sambung kan. Tambah je. Kemudian ni ring circuit. Ring circuit dia akan keliling. So biasanya untuk ruang yang besar, lagi bagus guna ring circuit. Sebab apa? Lagi jimat saiz kabel lah. Sebab lagi besar saiz kabel sebenarnya lagi mahal. Awak boleh guna saiz kabel yang kecil. Okay, so tu dah habis berkenaan dengan wiring dia. Dan kita boleh tengok kepada wiring jenis-jenis kabel lah yang kita boleh guna. Okay, so ni kabel-kabel yang kita boleh guna lah. So dalam penawayan elektrik kita ada 1.5. So biasa guna untuk laser lampu lah. Lampu dan kipas biasanya kita guna 1.5 saiz. Yang macam awak buat kat lab lah, lab 1, lab 2 guna 1.5. Kemudian 2.5 untuk heater, untuk aircon, untuk socket outlet, tu kita guna 2.5 lah. Dia punya saiz kabel dia, dalam dia untuk copper tu. Kemudian kita ada 4 mm square. Dia untuk penggunaan dia untuk load yang besar-besar lah, macam elektrik motor. Saya rasa cooker pun
cooker pun kena guna 4 juga untuk save lah. Kemudian 6 mm ni kita guna untuk earthing. So untuk earthing yang tarik daripada DB pergi ke luar tu, yang kita nak tanam tu, ni DB to earth road dekat luar rumah tu, kita kena guna 6. Tapi yang dekat dalam, yang dekat cerita ni tak apa, kita boleh guna 1.5, 2.5 still okay. Tapi better guna 2.5 lah tu, sebab apa, lagi besar kabel sebenarnya lagi bagus untuk pembumian. Kemudian untuk wiring di antara kilowatt hour meter yang dekat luar rumah tu dan juga DB, awak kena guna 25 mm square. Dia punya size lagi besar lah. Okay, so ni jenis-jenis kabel lah, supaya awak tahu. At least awak, kalau awak nak buat penambahan dekat rumah awak, awak dah tahulah jenis kabel apa, size kabel apa yang awak nak guna. Okay. So ni untuk yang size kabel untuk socket outlet. Ni socket outlet ni. Socket outlet. So tadi saya dah mention socket outlet kita ada 2 jenis. Kita ada ring dan juga kita ada radial. 1, 2. So kalau ring biasa kalau awak tengok tak, dia boleh guna untuk yang ring kita boleh guna untuk ruang yang besar. 100 meters square kita boleh guna size dia, dan dia boleh guna size kabel ni 20.5. Dan MCB rating kita boleh letak kepada 32 lah. Tapi katakan awak untuk ruang yang besar, awak still boleh guna radial, tetapi awak size kabel dia 6.0 mm square. Lagi besar size kabel lagi mahal lah. Manakala kalau untuk radial pula awak boleh guna ni lah, sama ada 4 ataupun 25, bergantung pada saiz ruang. Kalau ruang biasa, kalau bilik tidur biasa je, bilik biasa ni biasa boleh guna ni lah 2.5 je lah kalau rumah. Tapi kalau mungkin awak ada ruang yang besar, kena guna 4. Okay, then ni copper. Ni dia punya ni lah, macam tadi saya cakap dia 1.5, 2.5, nak guna dekat mana. Okay, so tu habis part apa tu, berkenaan dengan yang electrical punya ni lah, dari segi penawaian lah.